Salam sejahtera, edisi malam ini bersama dengan saya Setiu Dawi. Dan saya Salisa Safian. Kita teruskan dengan laporan malam ini. Ketersambungan dan kebolehcapaian melalui jalan raya merupakan asas dalam pembangunan. Selain turut membuka peluang dalam meningkatkan tahap sosioekonomi penduduk setempat. Projek Lebuhraya Pen Borneo merupakan salah satu inisiatif yang dilaksanakan kerajaan bagi melancarkan ketersambungan serta kebolehcapaian penduduk di seluruh negeri. Ia merangkumi keseluruhan 11 pakej kerja yang bermula dari Teluk Melano dan dijangka siap tidak lama lagi. Menurut Timbalan Ketua Menteri Tan Sri James Demut Masing, apabila siapnya projek mega ini kelak, ia bukan sahaja akan memendekkan masa perjalanan, malah turut berupaya meningkatkan pendapatan masyarakat setempat. The other thing that helped is, as you see, the other day is gone through, you drop through Sepelunduk, Labungan, and then to Kuching. You can see a lot of kampung around that area. That kampung, I used to drive the lama sudah, will not be able to develop very fast kalau tak ada akses. So that accessibility make it very, very much better for them to sell the produce and also to create development of the land around the area. Sementara itu, kerja-kerja baik pulih dan naik taraf jalan dari Batang Sadong menuju Jambatan Batang Sadong sepanjang 8 km telah pun bermula dan dijangka siap pada Oktober 2021. So this is the third component of Coastal Road. Sebab komponen pertama ialah kita bina jambatan untuk mengganti kemudahan feri. Komponen kedua ialah kita bina missing link. Misalnya Jalan Pasir menuju Tanjung Manis, itu missing link. Jalan di Jepak Bintulu, termasuk jambatan missing link. So dari Semerahan menuju ke Sungai Sarawak, there is a missing link. Kerja-kerja baik pulih dan naik taraf dibahagi kepada lebih 23 pakej dengan panjang keseluruhan ialah 321 km daripada 896 km jarak keseluruhan projek jalan pesisir. Membabitkan kos RM34 juta, projek pelaksanaan skim pembesaran kampung SPK Pendam Sadong Jaya dijangka siap sepenuhnya pada 5 April 2021. Meskipun pelaksanaannya sedikit lewat, Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Liasan berkata, pihak kontraktor bagaimanapun telah diarah untuk menyiapkannya mengikut jadual seperti yang telah ditetapkan. Yang kita sedari bahawa disebabkan oleh MCO macam-macam masalah dihadapi. So that's the reason why we decided to revise the completion date. Jadi based on the revised completion date, that is on the 5th of April 2021. Contractor had to do the catch-up plan, and kita tak mau lagi lah ada extension of time. Permohonan untuk menyertai SPK Pendam dibuka pada 12 Mac lepas di mana keutamaan akan diberikan kepada penduduk di kampung tersebut dan mereka yang berpendapatan rendah dan sederhana serta mereka yang tidak memiliki tanah untuk membina rumah. Kerajaan Sarawak juga turut mewujudkan industri cottage di SPK Pendam bagi membolehkan masyarakat setempat terlibat dalam perniagaan kecil dan sederhana. Pasaraya HNL Extra merupakan antara rakan strategik baharu kepada Kenyalang Gold Card KGC. Ia akan turut memberikan perkhidmatan dan penjimatan kepada pemegang kad berkenaan. Setakat ini, sebanyak 201 syarikat di seluruh Sarawak telah berdaftar menjadi rakan strategik KGC. Jumlah itu akan berubah dari semasa ke semasa dan pihaknya amat mengalu-alukan penyertaan lebih banyak dari vendor ataupun syarikat.
Untuk rekod sehingga 28 Februari lepas, seramai 167,122 warga emas di Sarawak telah memohon untuk mendapatkan KGC. Jumlah tersebut adalah 65.57% daripada jumlah keseluruhan warga emas yang terdapat di Sarawak yang seramai 315,000 orang. Kabinet Negeri telah meluluskan untuk pengambilan kaki tangan khas yang akan menguruskan setiap permohonan dan pengedaran KGC bagi melancarkan proses pemberian dan kelulusan KGC. Aduan rakyat didengari. Kini simpang keluar dan masuk di laluan Serian Kuching bakal dinaik taraf. Projek naik taraf ini kelak yang dikenalikan Jabatan Kerja Raya JKR akan meningkatkan keselesaan pengguna jalan raya, khasnya di kawasan Batu Tujuh. Antara faktor mempengaruhi pelaksanaan projek ini adalah keselamatan orang awam yang melalui kawasan berkenaan. Projek naik taraf simpang ini kelak akan memakan perbelanjaan sekurang-kurangnya RM500,000. This is a Pan Borneo highway, so that this is a junction that requested by the shop owner and public to widen it lah, because they are concerned about their business, and then the people coming in is not convenient for them. It's a one way, so that we are from our JKR side and our JKR side lah is considered to the issue, so that we widen the road to the two carriageway, become the two-way lah. It's go in and out. Dalam pada itu, menurut Ketua Jurutera KTA Sarawak Sdn Berhad, John Tai Chun Hau, plan untuk projek terbabit telah pun siap dan kerja-kerja naik taraf akan bermula apabila keadaan di sekitar bersesuaian. And they still need to deliver the materials and do some walk-ups there. And after they done the walk-ups there, because this road is temporarily used as access for the local here, in order not to damage the final product that we have in these junctions. So this one will be done once they get the things ready at the main road side lah. Once that has been done, they will come down here to fine-tune all this widening. Sementara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Batu Kitang, Loh Keh Chiang berkata, apa yang tinggal kini hanyalah kelulusan peruntukan daripada pihak Kerajaan Persekutuan. The funds is from the federal government, and the design has been completed. It's been submitted to the federal government, or is going to be submitted to the federal government for consideration very soon. JKR will submit it to the federal government for approval, and I hope that it can be approved lah. Baiklah, kita ke laporan seterusnya. Kestabilan politik dan mewujudkan iklim pelaburan kondusif serta melaksanakan tadbir urus yang baik menjadi prasyarat penting untuk menarik lebih banyak pelaburan ke negara ini. Malaysia juga tidak boleh ketinggalan dalam proses pemulihan ekonomi dunia dan kemasukan pelaburan yang banyak supaya dapat memacu pembangunan dan merancakkan pertumbuhan ekonomi sekaligus menyediakan peluang pekerjaan dan perniagaan kepada rakyat. Perikatan Nasional, saudara-saudari sekalian, mempunyai peranan yang penting dalam mewujudkan kestabilan politik, mengekalkan keharmonian rakyat berbilang kaum yang bersatu padu dalam sebuah negara majmuk, menjunjung prinsip tadbir urus yang baik dalam pentadbiran kerajaan dan juga menegakkan kedaulatan undang-undang. Inilah prinsip-prinsip asas yang menunjangi pembentukan Perikatan Nasional. Perdana Menteri turut menzahirkan keyakinan bahawa kerajaan PN yang diterajuinya menepati sebahagian segala komitmen dan iltizam berkenaan. We have delivered on our promises to the people. Kerajaan ini berfungsi untuk mengurus pentadbiran negara dengan penuh amanah dan berintegriti, menterjemahkan prinsip kerajaan prihatin rakyat dengan melaksanakan pakej-pakej ransangan ekonomi bernilai RM320 bilion dalam satu tempoh setahun yang lalu demi untuk memelihara kebajikan rakyat
dan menjamin kelangsungan perniagaan. Ini adalah komitmen berterusan Kerajaan Perikatan Nasional yang dilaksanakan pada masa ini dan pada masa yang akan datang. Sementara itu, masyarakat di Betong dinasihatkan supaya mendaftarkan diri melalui aplikasi MySejahtera bagi mendapatkan vaksin COVID-19. Ini bagi memudahkan proses pemberian vaksin kepada mereka sekaligus membantu memutuskan jangkitan pandemik berkenaan. Tegas Pengarah Jabatan Kesihatan Betong Dr. Johnny Pangkas, orang ramai yang mempunyai masalah menggunakan aplikasi MySejahtera boleh mendaftar di tempat yang telah ditetapkan. Pejabat daerah di mana borang-borang tersebut untuk mendaftar telah diberi kepada wakil-wakil di pejabat daerah dan amat digalakkan untuk mendaftar sebab perancangan awal kita adalah pada bulan April untuk orang awam dan mereka yang ada komorbid. Jadi setakat ini kita punya respon lebih 40% yang telah mendaftar. Jelasnya bagi temu janji selepas pendaftaran, orang ramai akan dimaklumkan melalui aplikasi MySejahtera. Appointment, setelah mendaftar nanti pihak tuan akan dipanggil atau akan dimaklumkan melalui MySejahtera tentang appointment. Jadi perancangan awal kita di Betong, kita akan cuba membuat mengikut lokaliti, tetapi perlu menunggu maklumat dari pejabat kesihatan atau klinik-klinik bila appointment itu akan ditetapkan. Sementara itu, bagi Ketua Polis Betong DSP Zamri Ali, semasa berkongsi pengalaman selepas menerima suntikan vaksin, memberitahu dirinya tidak ada menerima kesan sampingan. Setelah buat observation tadi dalam masa 15 minit pun saya tak ada rasa apa-apa. Jadi ternyatalah selama ini kalau ada orang kata vaksinnya macam-macam cerita tentang tidak benar tentang vaksin, boleh kita sangkal sekalipun. Dari segi pengalaman saya lah, kita boleh sangkal teruslah kerana ternyata vaksin saya ada apa-apa kesan kepada diri saya cakap itulah. Seramai 198 penerima petugas barisan hadapan yang bukan di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menerima vaksin COVID-19 di bahagian Betong pada Sabtu. Antara mereka yang terlibat ialah dari Ibu Pejabat Daerah IPD Betong, Bomba, Majlis Daerah Betong, pejabat residen dan klinik-klinik swasta di bahagian Betong. Ahli Dewan Undangan Negeri Saribas, Muhammad Raziz Hitam juga turut menerima vaksin COVID-19 di Dewan Panglima Rentap Betong pada pagi Sabtu. Dijangka esok, seramai 198 lagi penerima dari kumpulan yang sama yang akan menerima suntikan vaksin COVID-19. Ini sedikit perkembangan COVID-19. Kluster Emperoh Jambu Kuching mencatatkan penambahan 20 kes pada Sabtu. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kluster berkenaan meningkat kepada 298 kes. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak memaklumkan Sarawak kekal merekodkan sebanyak 28 kluster aktif dengan 5 kluster mempunyai penambahan kes manakala 23 kluster lagi tiada penambahan. Dalam pada itu, sebanyak 222 kes baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan di Sarawak. Dengan pertambahan kes positif itu, ia menjadikan jumlah keseluruhan kes positif di Sarawak meningkat kepada 12,273 kes. Sementara itu, setakat Sabtu, seramai 615,208 orang telah mendaftar bagi program vaksinasi COVID-19 di seluruh Sarawak melalui pejabat residen bahagian, manakala seramai 418,435 individu telah mendaftar melalui aplikasi MySejahtera. Malaysia secara keseluruhan merekodkan sebanyak 1,470 kes positif baru COVID-19 pada Sabtu. Ini menjadikan kes kumulatif sebanyak 322,409 kes. Angka itu sedikit menurun berbanding Jumaat dan hari ke-8 berturut-turut dengan kes di bawah 2,000. Daripada jumlah itu, 12 kes merupakan kes import. Sebanyak 1,830 kes sembuh juga dicatatkan pada Sabtu dengan keseluruhan kes sembuh meningkat kepada 304,492.
Sementara 3 lagi kematian, kesemuanya membabitkan warga negara turut dicatatkan. Pesakit kegagalan fungsi buah pinggang di Malaysia dijangka mencecah 106,000 orang menjelang tahun 2040. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata, lebih membimbangkan 30% daripada jumlah itu merupakan golongan muda berusia bawah 45 tahun yang boleh mendatangkan impak negatif kepada sosioekonomi negara. Sehingga hari ini, terdapat kira-kira 40,000 pesakit kegagalan fungsi buah pinggang yang sedang mendapatkan rawatan dialisis di seluruh negara. Kajian mendapati seramai 8,000 pesakit baru disahkan pada tahun 2018 dan trend ini dilihat semakin meningkat saban tahun. Sekiranya ianya berterusan, jumlah pesakit yang akan memerlukan dialisis dianggarkan mencapai 106,000 pada tahun 2040. Justru Perkhidmatan Nefrologi Kementerian Kesihatan KKM, Persatuan Nefrologi Malaysia dan Yayasan Buah Pinggang Kebangsaan Malaysia akan melaksanakan pelbagai acara untuk meningkatkan penjagaan buah pinggang kepada rakyat Malaysia. Ia termasuk aktiviti kesedaran awam, saringan ujian penyakit buah pinggang kepada orang awam secara berskala dan penglibatan orang awam sebagai duta ginjal. Wabak rabies meragut 2 lagi nyawa di Sarawak menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 31 kes sejak wabak ini diisytiharkan di Sarawak pada 1 Julai 2017. Kes kematian terbaru merupakan seorang lelaki warga negara Malaysia berumur 52 tahun. Mangsa menafikan mempunyai sejarah digigit atau dicakar anjing atau haiwan mamalia lain. Namun mangsa pernah menangkap dan membunuh seekor anjing peliharaan di kawasan rumah pekerja kilangnya pada 17 Oktober 2020 selepas anjing tersebut menggigit 2 pekerja di kawasan berkenaan. Mangsa yang dimasukkan ke Hospital Sibu disahkan meninggal dunia pada 8 Februari. Bagi kes kematian kedua pula, ia melibatkan seorang warga negara Malaysia berumur 54 tahun yang dirujuk ke Hospital Umum Sarawak pada 5 Mac 2021 dan meninggal dunia di Hospital Umum Sarawak pada 7 Mac 2021. Dengan penambahan 2 kes baharu ini, jumlah keseluruhan kes sejak wabak rabies diisytiharkan di Sarawak pada 1 Julai 2017 adalah 33 kes dengan 31 kematian. Hanya 2 kes yang masih hidup dan kedua-duanya adalah kanak-kanak dengan sejarah mendapatkan rawatan awal. Seramai 2,330 warga emas di institusi kebajikan akan menerima suntikan vaksin fasa kedua program imunisasi COVID-19 kebangsaan bermula April ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Datuk Seri Rina Muhammad Harun berkata, pihaknya sedang bekerjasama rapat bersama Kementerian Kesihatan KKM dan Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi MOSTI bagi menyelaraskan pemberian vaksin kepada warga emas khususnya yang berada di bawah kelolaan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Selain pada masa sama akan menjalankan program advokasi kesedaran berkaitan pengambilan vaksin dan menyeru semua rakyat terutama warga emas supaya mendaftarkan diri untuk menyertai program imunisasi berkenaan melalui saluran disediakan termasuk aplikasi MySejahtera. Kampung Tambak Pusat. Di situlah tempat lahirnya gula istimewa yang diperbuat daripada nira pokok nipah iaitu gula apung. Dengan kepesatan penyelidikan dan pembangunan industri makanan hari ini, kepelbagaian produk berasaskan gula apung dapat dipelbagaikan. Ini berarti gula apung berpotensi menjadi tanaman strategik yang bernilai tinggi di Sarawak. Ikuti laporan khas inovasi gula apung yang disediakan Khairul Zarif. Gula apung Kampung Tambak tu semua orang tahu. Sebut gula apung tambak memang glamour lah. Sebut Kampung Tambak memang dikaitkan dengan gula apung.
Gula Apong, Kampung Tambak. Sebagai lokasi utama pengeluaran gula apong, Kampung Tambak bakal mempunyai sebuah pusat pemprosesan gula apong baharu yang akan beroperasi tidak lama lagi. Ini bagi memenuhi permintaannya yang menyeluruh, bukan sahaja di seluruh Malaysia, malah termasuk Brunei dan Singapura. Seperti yang kita lihat sekarang ni, di belakang kita ni, mini kilang diproses. Mungkin tidak lama lagi mini kilang ini akan operasi. Penambahbaikan pusat pemprosesan tersebut turut dipersetujui Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Mereka kita memang setuju sebab kita nak tujuannya bila ada olah penambah kebaikannya. Bila sebab kita tahulah di luar negara bila kita pergi luar negara, nyat anangkan tempat higienik sih sebenarnya. Bersih kasih tempat. Bagus tempat dia. Nang FAMA nang nyokong satu patus dan kita berharap juga lah benda tu akan berterusan dan FAMA akan terlibatlah. Kita nak beroperasi sepenuhnya supaya kita si ada bergantung pada pengusaha yang proses. Macam tu. Yalah mun diat kita mata kasar macam tu dah kotor dah. Tapi nyuruhnya si kotor nak tu. Panas hari-hari si ada kan kuman dapat nak masuk. Mendikaji. Bagi ahli Dewan Undangan Negeri Beting Maro, Razaili Gapur, memodenkan proses perusahaan gula apong juga merupakan langkah menyahut seruan kerajaan untuk menjadikan pusat sebagai salah satu lokasi pengeluar makanan ataupun food basket di Sarawak. Proses secara tradisional ini perlu kita modenkan bagi menyahut seruan kerajaan yang nak menjadikan kawasan itu sebagai pengeluaran makanan untuk negara kita, iaitu food basket. Dalam usaha ini kita cuba untuk membawa masuk teknologi baru dan cara baru supaya pemprosesan gula apong dan pengeluaran produk-produk daripada nipah ni mencapai tahap antarabangsa. Setakat ini, hanya Sarawak yang mempunyai kawasan ladang nipah bagi tujuan penghasilan gula apong, manakala ladang nipah di negeri lain hanya menghasilkan nira. Kalau anda ingin tahu, gula apong terhasil daripada nira pokok nipah ataupun dikenali sebagai pokok apong. Apa beza dia dengan gula Melaka? Tidaknya mana gula apong itu lagi bagus. Sebab gula apong tidaknya daripada nira pokok kelapa. Kita daripada apong. Nira gula apong kita nyaman lagi, nyaman. Lebih nyaman daripada sedap lah kita, sedap lagi daripada tidaknya. Sebab dia prefer gula apong kita. Banyak produk dapat dihasilkan daripada pokok nipah, baik dari akar sehinggalah ke daunnya. Ia bukan sahaja untuk dijadikan bahan membuat kuih, tetapi boleh juga dijadikan sebagai pati air, nira madu, selain dipercayai dapat mengurangkan penyakit kencing manis dan darah tinggi. Tapi bila kita mula air, tesis spesial lah, 3 layar, memang kompor memang steady. Memang orang suka nang air. Banyak Sarawak dah ada air. Saya tu dan beli kuihnya tu kuih tradisional Sarawak macam kuih edam, gula apong kenyang mula. Makan dengan macam-macam, makan macam Bandung, jarang nyaman lah, macam cendol. Bagi peniaga pula, permintaan tinggi dari pelanggan membuktikan keunikan gula apong mula menambat hati masyarakat, bukan sahaja dari Sarawak. Memang sambutannya memang menggalakkan. Orang memang mencarinya lah, baik dari Semenanjung, apatah lagi dari Kita Stok, dari Miri, yang dari Sabah pun ada juga mencarinya gula apong tu. Apa yang dapat saya lihat, jika memajukan industri ini akan dapat dipasarkan ke seluruh dunia. Jadi pasaran akan bertambah meluas dan kualiti akan bertambah tinggi. Ini secara langsung akan memberi faedah kepada semua penduduk yang menghasilkan gula apong. Bermain keris di Bukit Kepong di waktu pagi bersama ayah. Manis-manis si gula apong, manis lagi senyuman saya. Itu saja laporan daripada saya, Karizari Afindi, dan juru kamera Awang Azmil melaporkan untuk TVS.
Manis sungguh senyuman Zarif. Sekian saja utama untuk malam ini. Sebelum mengakhiri utama, kami tinggalkan anda dengan bingkisan video mengenai teknologi interaktif digital yang terbaru iaitu Kai Gesture Controller. Saya Setiu Dawi. Dan saya Salasa Safian. Selamat malam.